A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat petang bagi saudara-saudara kita dan kepada saudara-saudara majlis ilmi sekalian. Marilah kita duduk dalam satu majlis ilmi yang maha mulia ini, dan sebagai halaqah yang baru, sebagai soalan jawab. Saya ni terdengar, bukan terdengar, ada orang mari tanya saya lah, mari tanya saya ketika kita ni duduk di kampung kita di sana. Tanya kata, ya Ustaz, apakah saya terdengar kata orang yang wafat ni, dengan sebab penyakit corona, iaitu penyakit COVID-19 ni, adakah mereka itu mati syahid? Kalaulah mereka itu mati syahid, bagaimana saya tengok kata mereka itu dimandi di atasnya satu riwayat ataupun di tayamum di atasnya dan disemaya di atasnya, bagaimanakah dinamakan mati syahid? Tu dia, tu sebagai soalan yang ditanyakan oleh saudara kita. Jazakumullah khairan. Sebenarnya ini masalah yang besar, dan saya sebelum saya nak jawab ni, saya ucap takziah lah kepada semua keluarga, ahli keluarga, saudara-saudara kita yang mereka itu tu telah orang panggil tu ditinggalkan bagi mereka kekasih mereka dan dua bapa mereka dan adik-adik kakak mereka. Sebab itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan pada azali lagi, kata kita saat ni tu ajar dia tu sampai setakat tu. Dengan sebab kita ni Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan sekarang ni dengan penyakit yang tidak pernah ada pada nenek moyang kita sebelum daripada kita ini. Hatta orang hak 50 hari nak atas pun royak kata tak biasa jumpa penyakit ni. Kita ucap panggil takziah lah semua kepada semua ahli keluarga, saudara-saudara kita yang luputnya dalam keluarga, orang panggil teras bagi keluarga, huana khabku apa baik, orang panggil ibu dan bapa dan saudara adik kakak. Kita tengok atau itu orang panggil perkara yang jadi kewajipan di atas ahli ilmu saat ni tu, kena takziah pada mereka, tolong cakap baik terhadap mereka. Ada harta yang mampu kita sedekah kepada mereka. Walaupun kita tak boleh nak pergi ziarah sekarang dengan cara rasmi, dengan cara terus menerus, tapi kita ni Allah SWT kemudahan kepada kita, alat canggih, iaitu kita boleh telefon pun baik, kita boleh live, kita boleh kecek, kita boleh gapo. Sekarang ni kita boleh hantar pula barang, walaupun tuan duduk dalam rumah, kita boleh hantar barang hadiah, panggil sebagai takziah dengan barang-barang kepada mereka, sebab mereka sedang duk timpakan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimallahu alladhi mata alladhi mata qablana rahmatan wasi'ah. Maka kita kembali kepada soalan kita, adakah mereka itu mati syahid? Kalaulah mati syahid, bagaimana mereka tidak dikafan? Kita ni banyak, saya sendiri pun duk baca, duk istilah, duk tengok, orang panggil kata jawapan daripada ulama kita, daripada kitab-kitab, daripada risalah-risalah, daripada ahli ilmi, sama ada tempat kita dan sama ada tempat lain-lain lagi. Mereka itu jawab dengan kira kata satu suara lah, kata orang yang mati dengan sebab wabak penyakit corona ni adalah mereka yang mati syahid. Mereka mati syahid. Sebab ulama kita kira kata dikirakan mereka itu tu syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sana ada istilah ulama, ada cara panggil.
Dan ada cara panggil. Di sana ada asyahidul akhirah dan di sana ada juga asyahidud dunya wal akhirah. Lagu mana ustaz? Syahidul akhirah wa syahidud dunya wal akhirah. Kita perlu faham dulu kata apakah syahid? Syahid ni iaitu kalau kita tengok dalam bahasa ulama ni, bahasa ahli ilmu ni, syahid iaitu saksi. Maka dinamakan orang mati itu mati syahid, iaitu kata satu riwayat daripada ulama kata syahid di situ sebab malaikat syahid di atas mereka itu, atau mereka tu mati jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil kata setengah daripada tafsir ulama kita. Ada juga kata mereka itu tu lepas daripada azab-azab kubur, disyahidkan di atas mereka itu tu sebab mereka tu lepas daripada azab-azab kubur dan seumpamanya. Tapi pendapat yang kita tengok, pendapat yang paling dekatnya iaitu disyahidkan malaikat di atas para-para yang mati syahid tu, kata mereka itu syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahkam syahid adalah ahkam dia. Maka kita nak ayat kata orang yang wafat dengan sebab mati dengan sebab wabak corona ini diiktibarkan oleh ulama kita, kata mereka ni dinamakan asyahidul akhirah. Sebagaimana saya royak saat ni kata asyahid kisman, syahidul akhirah wa syahidud dunya. Syahidud dunya wal akhirah. Maka asyahidul akhirah kita kata iaitu diiktibarkan oleh ulama kata orang yang mati syahid akhirah ni iaitu mati dengan salah satu sebab yang tertentu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u khamsatun. Para orang mati syahid ni ada 5 jenis. Jenis yang pertama al-mat'un. Al-mat'un iaitu al-mat'un ni iaitu mereka yang mati dengan sebab penyakit wabak ta'un. Dengan sebab mati dengan sebab penyakit wabak ta'un, sebagai penyakit yang timbul di zaman sahabat dulu dan timbul di zaman at-tabi'in dan timbul di zaman kebelakangan ini. Penyakit yang panggil penyakit ta'un. Apabila orang kena penyakit itu, orang pada golek ke tak orang panggil tak lari daripada dia saat itu wafat. Orang panggil penyakit yang sangat, orang panggil sangat kuat. Penyakit yang sangat kuat. Yang pertama, jenis manusia yang pertama yang Nabi kita royak atau dinamakan syahid iaitu al-mat'un. Yang kedua, al-mabtun. Al-mabtun iaitu mereka yang mati dengan sebab penyakit sakit di dalam perut. Cerah perut. Ada juga orang mati saat ni tu penyakit dalam perut, sakit dalam perut. Sakit sebab cerah perut ke, sebab ada sakit dalam satu anggota dalam perut, membawa kepada wafat. Nasallahu salama wal afiyah. Yang ketiga wal ghariq. Wal ghariq ni makna tu mati tergelam. Semua kita kata orang yang mati apabila dia duduk kerja dalam laut ataupun dia naik kapal layar ke, tiba-tiba duduk dalam orang panggil tu dalam sungai, dalam laut saat ni tu, mari dengan angin main apa, membawa pada dia perahu itu tergelam. Orang panggil al-ghariq, ditergelamkan oleh air ataupun ditergelamkan oleh gempa bumi, termasuk belaka tu al-ghariq. Yang keempat iaitu sahibul hadam. Sahibul hadam. Sahibul hadam ni iaitu ampunya orang panggil kata mati dengan sebab tipu di satu perkara. Kita tengok banyak sekarang apabila gempa bumi tipu di umuh lah, tipu di dinding-dinding, tipu di orang panggil di pohon kayu, tipu di gotuh, tipu ni. Seolah kata mari tipu di atas dia membawa pada dia tu wafat. Seperti orang kita saat ni tu kerja, dia tak kerja lain, itu kerja tebal pohon kayu. Maka ditipukan oleh pohon kayu, maka mati syahid. Orang apabila duduk di satu tempat, orang panggil tempat yang bina saat ni tu sangat tinggi, ditimpakan oleh bina maka ditimpakan dia mati dengan sebab tu, maka dia iktibarkan syahid juga di atas lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
yang terakhir wasyahidu fi sabilillah, iaitu mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita makruf, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mati di medan perang, ada orang mati dengan sebab dia musafir saat ni tu nak menuntut ke ilmu, ada dia saat ni tu mati dengan sebab dia nak pergi dakwahkan kaumnya tak fahamkan Islam. Bagi kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 kumpulan ni tak ada khilaf di antara ulama kata mereka ni mati syahid. Mereka ini mati syahid. Dan pada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, dia kata kena satu hari Nabi SAW tanya kepada sahabat dia. Tanya kepada sahabat dia, Nabi sama-sama lah dia duduk dengan sahabat. Kadang-kadang dia jawab hukum tu, dia jawab selalu dah, tak tanya dah. Kadang-kadang dia nak jawab hukum, dia jawab, dia betul, dia tanyakan para sahabat dia. Maka satu hari tanya para sahabat, kata ma ta'uddu asy-syahida fikum, ma ta'udduna asy-syahida fikum, apakah dibilang di kalangan kamu saat itu mati syahid? Nak kita nak bilang lagu mana orang mati syahid di kalangan kamu, di kalangan sahabat? Sahabat faham lagu mana? Qalu ya Rasulullah, jawablah mereka itu para sahabat, wahai Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa-siapa yang dibunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu dinamakan orang mati syahid. Maka Nabi SAW sebagai Nabi yang nak ajarkan para sahabat dan nak ajarkan ummah, sebab Nabi saat itu sebagaimana diriwayatkan pada satu riwayat kata bu'istu mualliman, dibangkitkan aku saat ini sebagai muallim. Dia nak ajar tanam muallim sebagai guru lah. Dia kata qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau gitu, dia kata kalau gitu orang mati syahid di kalangan umatku tu sikit sangat. Nampak tu? Sikit sangat. Kalau kelima tu ya, kalau ke satu jenis tu saja nasi sikit lah orang mati syahid di kalangan umatku. Maka qalu, berkata mereka itu para sahabat, famanhum ya Rasulullah, kalau itu siapa mereka itu ya Rasulullah? Baca hajar buat kami sikit. Tu dia tu, tengok para sahabat dengan Nabi SAW. Qala, bersabda Nabi SAW, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa-siapa dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dihukum di atas dia tu mati syahid. Man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan siapa-siapa juga mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dinamakan mati syahid juga. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Dan siapa yang mati dengan sebab penyakit ta'un, maka mereka itu diiktibarkan mati syahid juga. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan siapa-siapa mati dengan sebab ada nyakit dalam perut, maka dia tu diiktibar mati syahid juga. Mati dengan sebab sakit dalam perut, ataupun anak yang mati dalam perut, kita kira mati syahid juga. Tu dia. Wazada fi riwayah, dan ada tambah pada satu riwayat atau wal ghariqu syahid. Orang yang mati tergelar daripada air, tergelar daripada bumi Allah Subhanahu wa taala, nasallahu salamah wal afiyah, maka ini dinamakan mati syahid juga. Maka kita tengok dalam hadis Nabi SAW dapat boleh perhatian kepada kita bahawasanya 5 kumpulan yang Nabi sebut saat ni tu sah kita dinamakan, kita letakkan, kita gelarkan kata mereka itu mati syahid. Maka pada huraian ulama apabila di sini kita kata, pada huraian ulama mai royak kata syahid saat ni tu ada 2. Ingat dengar baik-baik orang tanya saat ni tu, dia tanya kata, kalaulah kita namakan mereka ni mati syahid, bagaimana mereka itu dimandi di atasnya, di kapal di atasnya, di mayat-mayat di atasnya? Bagaimana hak kita dok tahu kata mati syahid saat ni tu iaitu tak kena mani, tak kena kapal, tak kena semayat? Maka ulama kita jawab katanya, mati syahid tu ada 2 nama, iaitu syahidul akhirah wa syahidud dunya wal akhirah. Maka asyahidud dunya al akhirah satu bahagia, syahidud dunya wal akhirah satu bahagia. Maka dalam hadis tadi tu yang saya sebut sebagaimana hadis 2 hadis tadi tu, ulama mari hurai kata
pak kumpulan yang termasuk oleh asyahidul akhirah saja, iaitu terkena kepada apa? Al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadam. Pak ni iaitu orang yang mati dengan sebab mati syahid, syahidul akhirah, iaitu kena kepada orang mati dengan sebab penyakit ta'un, dengan sebab mati ada sakit dalam perut, dengan sebab mati tergelar di bumi, dalam bumi dan dalam air ataupun dalam laut, dalam sungai, dan mati juga dengan sebab al-hadam, ditimpakan oleh perkara yang berat. Maka pak ni ulama kira kata termasuk dalam asyahidul akhirah. Lepas tu, wa man qutila fi sabilillah, mereka yang dibunuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk oleh mereka yang mati, dinamakan mati asyahidud dunya wal akhirah. Maka dua ni beza lah ke mana? Beza dia kata asyahidul akhirah saja, syahid dibangsakan pada akhirat saja, iaitu mereka ni apabila mati dibuat kerja sebagaimana ahli dunia buat kerja. Ya, dengan kata kita kata dengan mani dia, dengan kapal dia, dengan semaya mayat di atas dia, dengan rupa cara hak mereka yang mati biasa. Tetapi hak mati yang setinggi-tinggi mati, iaitu mati mereka yang orang panggil kata berjuang untuk berperang dengan orang yang tak beriman, dan orang yang mati di jalan nak mempertahankan tanah air dia, dan dalam arti kata mereka seteru mari duk kenakkan dia. Ini orang panggil setinggi-tinggi bahagia anwa'ul jihad, anwa'u allazi mata syahid, setinggi-tinggi, iaitu mereka ni dinamakan allazi mata syahid syuhadaul dunya wal akhirah. Mereka ni ditandaikan bagaimana hak dia mati di atas keadaan dia mati berdarah. Kita pakai wak lagu tu lah, iaitu dengan kita tak kena mani, tak kena kapal, dan tak kena semaya. Nampak tak tu? Maka orang panggil kata apabila mati lagu tu beza di antara asyahidud dunya wal akhirah, kita sangat beza dah. Kalau jalan di atas ini huraya, maka orang yang mati dengan sebab COVID-19 ataupun mati dengan sebab corona ini, nasallahu salamahu wal afiyah, mereka ini dinamakan apa? Dinamakan alladhi mata syahidul akhirah faqat, iaitu mati dengan sebagaimana ulama kita kata mati syahid akhirat. Walaupun di jalan di atas mereka kata mati syahid, ada orang panggil ada mumayyizat, ada perbeza dengan cara mati orang lain. Daripada hadis yang lain mari duk terang kita terang lagi, tapi mereka ini mati orang yang mati dengan sebab COVID saat ni tu mati syuhadaul akhirah. Dia tu kena mani, ataupun tak kuasa nak mani, kena tayamum. Maka apabila tak kuasa nak tayamum, kita tak kena buat kedua. Fattaqullah mastata'lah. Tapi kita tengok pada bomo tempat tel kita, dan kenyataan ulama, sebagaimana saya baca dalam buku ulama al-Azhar. Ulama al-Azhar tu, siapa yang ada kemampuan, kita tengok kitab tu, nama kitab Ad-Dalilus Syar'i Anit Ta'amul Ma'a Virus Corona Al-Covid-19. Kita tengok dalam buku tu, ulama kita royak, kita kata kalau kita tak kuasa nak mani, turun satu pangkat lagi, kita tayamum. Kalau kita tak kuasa juga tayamum, maka lepas dengan cara gitulah, tanding dengan cara gitulah, kapal, patu semaya, patu tanding. Itu panggil tu jalan keluar. Sebab apa? Sebab orang mati lagu ni, sebab kita kena tunggu tanya orang mutakhasis, orang yang ada bijak pandai di atas jalan dia. Nampak tak tu? Maka dihukumkan di atas mereka ini, ulama kata mati syahid syuhadaul akhirah faqat. Maka sahaja. Bezalah dengan mati orang panggil syahid ad-dunya wal akhirah, sebagai orang hak mati dengan sebab dia berlawai dalam suwana pumrup tu, hak lain. Maka kita tengok al-mazaya, orang panggil kata perbezaan mereka yang mati syahid ni, Allah SWT banyak kepada mereka. Yang pertama kali, kalau orang mati syahid di jalan Allah SWT, darah yang titik hak mula-mula tu boleh mengampunkan dosa dia. Darah tu baik setara mana, tapi titik hak mula tu, pacat mula-mula tu, orang panggil kata boleh mengampunkan segala dosa mereka.
Sebagaimana yang disabitkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata panggil kata panggil mazaya yang dapat oleh orang yang mati syahid ni, yang pertama, di diri darah dia tu boleh mengampunkan dosa dia, dan dia saat ni tu orang yang mati syahid ni, sabit tu kita tengok orang mati syahid ni banyak ke suka dia boleh tengok tempat duduk dia dalam syurga nanti, syurga Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu ayyaj'alana wa iyyakum min ahliha. Aku pohonkan pada Allah Subhanahu wa taala dan kamu yang dengar ni juga, semoga kita saat ni tu boleh orang panggil kata orang panggil di belakang hidup kita boleh wafat dengan mati syahid, iaitu kita boleh nampak tempat duduk kita di syurga. Wa yujar min azabil qabr, dan dilepaskan daripada azab kubur. Sebab kubur ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kata kubur ni salah satu tempat yang orang panggil kata kalau dah sining tu manhusiba faqal uzib, siapa yang dimunaqasyah, ditanya banyak sini, maka mereka itu kena azab. Raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufratin niran. Dia tu sebagai adalah satu kebun daripada kebun syurga, ataupun dia tu satu lubang daripada lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallah ayyujannibana minha. Tu dia mazaria dia, iaitu keistimewaan orang mati syahid tu, dia boleh tengokkan tempat duduk dalam syurga, dan satu lagi dia saat ni tu boleh melepaskan, dengan sebab yang mati syahid boleh melepaskan diri dia daripada azab kubur. Wa ya'manu min faza'il akbar, dan dia saat ni tu orang panggil terlepas daripada hari yang Allah SWT letakkan matahari sana sejekar dengan kepala. Hari yang panggil pada mahsyar. Pada yang kita sedia tahu ada tu orang panggil di pada mahsyar tu, hari yang dahsyat. Hari yang Allah SWT orang panggil kata tak ada bayangi pun mereka bayangi arasy Allah SWT saja. Tapi mereka ini dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba khayal kata kita ni duduk dunia ni tak tahu atau berapa juta kilo kita ni dengar matahari, tapi kita duduk bawah ni kita Allahu akbar. Nak cari tempat teduh, nak cari air nak minum sebab dahaga air. Nak cari gitu, cari gini. Tapi di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala, ai panggil kata mereka ini dilepaskan daripada daripada azab di sana. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, dan mereka itu tempat pencemil dia diletakkan orang panggil taj ni satu ada, kalau kita biasa tengok ke hak duk atas kepala raja tu, kalau harga mahal tu taj, orang panggil gapo, panggil mungkut. Bahasa Melayu ni panggil gapo tak ingat tu bahasa Melayu tu, orang panggil satu topi yang Allah SWT cedek bagi mereka ini dengan berwarna-warni, warna biru, warna jelimo, warna gapo tu ai panggil tu kara tu hak lebih baik daripada hak dalam dunia tu berjuta-juta ganda. Tu wa yudha ala ra'tajul waqar al yaquta minha khairu minad dunya wa ma fiha. Dan hak satu lagi iaitu dia gapo dikahwinkan dengan orang mati syahid saat ni tu 72 dari kalangan orang bidadari. Orang panggil di kalangan bidadari sebagai hadiah daripada Allah SWT kepada mereka itu. Bidadari ni kita sedia maklumlah kata perempuan yang secantik-cantik yang makhluk Allah SWT jadi. Orang panggil kata di sini ni benda yang mala ainu ra'at wala uzunu sami'at wala khatara ala qalbil bashar, barang yang kita tak pernah tengok, tak pernah dengar dan tak pernah khayal, tetapi kita berimej sebab kara ni kara gaib. Allah SWT Nabi royak kata Tuhan cedek bagi mereka tu 72 daripada bidadari kepada mereka itu. Dan juga mereka ini orang mati syahid ni, wahai saudara-saudaraku yang aku kasih sekalian, janganlah kita duka cita, jangan kita rasa orang lain kata hilangkan kekasih kita, hilangkan saulat hak keluarga kita, hilangkan tu kita rasa kita tak ada semangat nak buat kerja, kita rasa gitu, kita rasa gini. Padahal mereka ini orang yang mati, terutama orang mati dengan penyakit virus corona atau COVID-19 ni ditentukan Allah SWT kata mereka syahid, iaitu hak ganjaran yang nak boleh, iaitu ia boleh syafaatkan
ahli keluarga dia, nak orang rapik dengan dia dan kawan-kawan dia, apa? Sab'ina min aqaribihi. 70 orang daripada aqarib dia, daripada ahli keluarga dia dan kawan-kawan dia. Maka aqaribihi sini ulama ada khilaf lah. Khilaf kata, adakah kena kepada orang senasab, seketurunan dengan dia saja, ke ada juga orang hak baik dengan dia, isteri dia, kawan hak baik dengan dia, ada juga. Maka ada khilaf di situ. Maka kita tengok pada zahir hadis ni, iaitu orang yang aqaribihi, orang yang duduk oleh keluarga dia, duduk oleh keturunan dia. Orang panggil dia boleh tolong pada hari akhirat esok. Tapi tak nafilah kita kata kita ni apabila ada orang hak mati syahid oleh keluarga kita, hal itu kita tak semaya ber kita gitu, tak boleh. Hak ni apa yang kata Tuhan wi kepada mereka yang orang panggil kata sebagai berita yang gembira bagi si keluarganya, supaya kita saat itu orang panggil kata nak menggalakkan, nak menyegarkan perkara yang bersedih, nak orang panggil kata nak wi kamlancai. Maka apabila kita pergi buat karuk, buat gapo tu, hak tu buku lain pula. Tapi sini Tuhan, Nabi ni ayat kata mereka tu boleh tolong. Maka siapa boleh tolong kita pun tak tahu. Kita tahu cuma menentu kepada si keluarga dia, si aqaribihi. Maka kita tengok kata orang panggil kata sebagai mazaya, orang panggil perbezaan dengan orang mati biasa. Maka di akhir ni saya ucap, orang panggil kata takziah sekali lagi kepada saudara-saudara kita yang wafat dengan sebab penyakit orang panggil afatakah, penyakit yang orang panggil ghalib, orang panggil orang timpakan. Tapi kita tahu hak ghalib saat ni tu hak zaman dulu dah. Sebab apa? Sebab teknologi tak ada lagi, cara pubat pun jadi tak maju mana lagi. Tapi sekarang ni kita tengok atau alat teknologi pun maju dah, ubat pun ada dah, doktor pun ada dapat kita jangan putus asa. Sebab itu Tuhan mari untuk nak ujikan kita. Tetapi kita tengok atau kita ada kamlancai apabila berlakukan perkara ini di atas keluarga kita. Kita jangan hena orang mati perkara ni. Kadang-kadang kita tengok orang mati perkara ni dihenakan oleh orang. Tapi kita mari dengar seni kata orang hak mati dengan sebab orang panggil nyakit ni, orang panggil termasuk dalam penyakit taun hak Nabi royak ni, mati syahid ni, maka masuklah COVID-19 ni, mereka ini orang panggil kata diiktibarkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar dan boleh tolong pula ahli-ahli keluarga dia. Maka ini sebagai jawapan yang sangat pendek dan sangat cepatlah kepada saudara kita hak tanya. Mudah-mudahan perkara ini boleh istifadah, boleh faedah kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara yang duk menyertai dengan kita di sini. Maka di akhir ni saya, kalaulah dalam ucapan ini, dalam kenyataan ini ada kesilapan, itu adalah kejahilan yang sikitnya ilmu saya. Maka kalaulah dalam orang panggil kata dalam ucapan ini, dalam kenyataan ini ada faedah kepada kita, itu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhir ini saya ucap terima kasihlah kepada semua saudara yang diikuti di sini. Mudah-mudahan ini adalah kenyataan yang dapat faedah semua kepada kita. Maka di akhir ini dengan katanya subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.